good face, insyaAllah. Alright, kita masih lagi bersama dengan Ustaz lah. Bagi saya, Dr. Mir Hazin ni merupakan guru saya. Saya akan banyak tanya soalan dekat dia. So insyaAllah untuk episod 7 ni, kita nak sambung lagi perbualan kita tentang wadah ataupun mekanik ataupun cara untuk mengajak orang ataupun orang ramai membuat amal kebajikan lagi lah. Selamat datang Dr. Mir Hazin. Selamat datang. Okay, jumpa lagi. Lama tak jumpa Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas jumputan. No problem, Sekali lagi kan. Jadi saya makin lama ni pun suspend juga ni. Okey, nama mungkin suspend. Sebab kalau kita bicarakan tentang uslub ilmu kan, so masih kalau bila macam kedai kopi lah. Betul. Mula-mula itu mungkin tanya khabar je kan. Lama tak jumpa apa semua, betul makin lama nanti topiknya makin dalam kan. Jadi itu perlu kan. Maknanya ibarat kita mengupas lah kan. Betul. Perbualan tu. Dan kita nak sambung, orang dah tahu definisi ustaz, perbezaan semua daripada episod-episod sebelum ni untuk Ustaz X1 Ajaib. Dan saya nak untuk episod kali ni kita huraikan sikit lagi lah wadah ataupun mekanik ataupun cara untuk kita mengajak orang membuat amal ataupun membuat kebaikan. Ya. Cik Wan, kalau boleh saya recap, kita bermula dengan bercakap soal definisi. So that kita akan lebih pandai untuk menggayakan kita kata title seperti ustaz, gelaran untuk ustaz, gelaran untuk cikgu, gelaran untuk guru. Siapa insan-insan ini sebenarnya? Adakah mereka ini sama ataupun mereka ini sebenarnya ada hierarki ataupun ada posisi-posisi yang berbeza-beza, yang membawa amanah dan tanggungjawab yang berbeza. Termasuk kita kupas lebih lanjut, kalau cikgu itu siapa yang kita gelarkan sebagai mudir, mursyid, apa semua. Dan tak lengkap kalau kita, selepasnya kita bercakap tentang murid. Kalau tak silap saya, kita bercakap tentang murid dalam episod yang lalu. So kita bercakap tentang siapa pemberi, penyambut, dan mungkin satu benda yang mungkin untuk melengkapkan lagi adalah tentang wadah ataupun platform. Platform untuk sesuatu ilmu itu sendiri berkembang. So wadah untuk ataupun secara mechanical-nya kita nak bercakap ni bagaimana sesuatu ilmu itu berkembang pada diri. Tentu saja melalui proses bagaimana kita sendiri berkembang sebagai insan, sebagai manusia. Daripada zaman orang kata bayi menjadi kanak-kanak, dan daripada kanak-kanak menjadi remaja. Kemudian daripada situ kita mula dewasa dan mula terus berkembang menjadi lebih matang dan menjadi insan yang mungkin menuju kepada kesempurnaan ataupun mencari kesempurnaan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan tentu saja akan pada setiap orang itu akan ada big why. Kenapa dia hidup, kenapa dia di sini, apa yang dia sedang cari, dan proses itu berlaku perlahan-lahan. So wadah yang saya maksudkan juga ataupun yang mungkin kita nak bahaskan adalah institusi itu sendiri. Okay, di mana kalau ada cikgu, ada murid, mesti ada sekolahnya. Betul. So kalau kita kenal sekarang ni, mungkin dari segi istilah sekolah. Sedangkan sekolah itu daripada, kalau tak silap saya, daripada bahasa Greek kalau tak silap saya. Sekolah. Okay, jadi dia merujuk kepada bangunan tempat belajar. Sekolah. Jadi kalau bercakap tentang sekolah saja, kita merujuk kepada tempat. Tetapi sebenarnya sekolah bawa maksud yang lebih besar. Sebab itu kalau masyarakat dulu, guru itu tempatnya boleh jumpa hanya di madrasah. Bukan di sekolah. Betul. So kalau cikgu mungkin jumpa di sekolah. Tapi kalau guru itu tempatnya di madrasah. Madrasah itu sendiri dalam bahasa Arab. So bahasa Arab merujuk kepada samalah lebih kurang sekolah. Tapi dia tidak merujuk kepada bangunan. Dia merujuk kepada acara. Ataupun dia merujuk kepada majlis. Sebab itu kita juga sebut dia sebagai majlis ilmu. So saya kecil-kecil dulu kalau sebut madrasah ni, saya ingat surau. Iyalah. Kan bahasa kampung sinonim lah. Kalau madrasah tu pergi madrasah. So kita faham madrasah tu surau. Tapi ataupun sekolah agama. Tapi bukan hanya surau. Dia juga sebenarnya sekolah agama. Betul. Madrasah itu juga sebenarnya tempat belajar. Ataupun yang ada suasana belajar. Jadi kalau kita imbas balik, wadah-wadah yang bermula daripada zaman era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula sedemikian. Maknanya institusi Masjid Madinah itu kan, Masjid Nabawi ini sendiri menjadi sekolah, menjadi madrasah yang tempat sahabat-sahabat belajar bertalaki untuk belajar membaca Al-Quran dan seterusnya, mendengar tausiah, kuliah,
daripada Rasulullah SAW sendiri, dan direkodkan, ada penulisannya, jadi proses itu tadi berkembang daripada satu fasa ke satu fasa. Dan kalau definisi cikgu, guru tadi pun diambil berat, saya rasa untuk definisi sekolah ini sini pun kita kena ambil berat. Sebab kalau unsurnya tadi kita letakkan kembali memakmurkan institusi madrasah, di situ kita akan bertemu mana murid dan mana guru, dan mana yang nanti boleh bergelar sebagai mursyid, yang seterusnya lah, mudir dan seterusnya. Jadi kerana kita dijauhkan daripada definasi yang sedemikian, pada pandangan saya kita aura premis itu tadi kehilangan intipatinya. Jadi sekolah tempat pelajar, so pelajar belum tentu murid, kerana murid dia memikul amanah dan tanggungjawab untuk menerima ilmu dan ada adab dengan gurunya, adab dengan ilmunya. So antara adab dengan ilmu, wadah yang mungkin kita harus fikirkan bagaimana kita nak mohon supaya kita mendapat taufik dan hidayah ilmu. Jadi antara untuk memperbaiki, pada pandangan saya, untuk memperbaiki kualiti sesuatu ilmu itu untuk diserap oleh kita ni sebagai insan, adalah melihat bagaimana kita nak memperbaiki pemahaman kita tentang job title tadi, dan termasuk istilah-istilah yang digunakan, termasuk untuk sekolah itu sendiri. Universiti yang pertama namanya madrasah. Itu sekitar tahun sebelum, kalau tak silap saya, sebelum Universiti Al-Azhar, sekitar tahun 800. Kalau Rasulullah wafat tahun 620-30 Masih, jadi ini tahun 800, maknanya selepas 200 tahun selepasnya dah ada madrasah, yang kemudiannya institusi itu adalah universiti yang pertama di dunia, universiti Islam lah. Maksudnya kalau cakap dari segi akademi pembangunan pembelajaran Islam. Dan selepasnya pada tahun 100 tahun, sekitar 100 tahun atau 50 tahun selepasnya, lebih kurang, baru bangunnya Universiti Al-Azhar yang kita kenal, yang terkenal sekarang ini. Jadi bayangkan, maknanya orang dulu menekankan bagaimana peletakan jenama, supaya peletakan title ataupun nama ini tadi bersinonim dengan tugas, amanah, tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam proses. Dan bersesuaian dengan majlis itu sendiri. Jadi sebab itu kalau tanya saya, Cik Wan, kita boleh perbagaikan lagi. Sebab zaman dah berubah, macam tadi perkembangan manusia, kita sendiri sebagai individu semakin dewasa, so wadah-wadah kita menjadi berbeza. Dulu madrasah, madrasah sekolah untuk yang asas, kemudian yang menengah, kemudian pergi kepada universiti yang tinggi. Jadi termasuk bila dalam kehidupan seharian ni kita juga mencari wadah-wadah yang baru. So pada saya radio, shortcast ini juga wadah. Sebab kita kena bermain dengan apa saja platform untuk ilmu itu boleh diletakkan. Cuma kita meletakkannya dengan menjaga tertib ataupun adabnya. Benda itu akan semakin berhemat. InsyaAllah. Okey, untuk istilah katalah, kita ada pendengar-pendengar daripada anak-anak muda, mana wadah ni kita istilahkan sebagai medium kan? Ya, medium, masya-Allah. Okey, so apa lagi yang kalau kita kata dalam era moden, dan kita dah masuk tahun 2020 yang mana kita impikan kereta terbang. Kan, tetapi dari segi pelaksanaan ataupun etika kehidupan ni kita masih belum jelas, tapi nak menyesuaikan dengan teknologi itu sendiri, Betul. Macam mana? Ada tips selain daripada internet, ataupun cara nak guna pakai internet dengan cara yang sangat berhemah macam Dr. kata tadi. Sebab itu saya melihat bagaimana kita kena lebih proaktif untuk menyediakan platform, medium ataupun wadah ilmu ini tadi, supaya dia tidak rigid ataupun tidak hanya terhad kepada medium-medium tertentu sahaja. Seperti mana kita tahu bahawa sekarang walaupun institusi akademik ini ataupun persekolahan ini merupakan suatu penanda aras tentang bagaimana hebatnya ketemadunan pemikiran manusia, terutamanya pada sesuatu negara ataupun suatu tempat itu. Tetapi kita juga kena tahu bahawa dalam arus teknologi moden yang zaman kita cakap nak menuju ke kereta terbang ni tadi, idea-idea menuju ke arah yang sesuatu yang dulunya kita anggap mustahil. Kini boleh menjadi realiti. Kita juga kena lebih bersiap sedia untuk membuka ataupun untuk melihat bahawa dalam
institusi pembelajaran, institusi untuk kita kembangkan ilmu ni tadi boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Sebab itu salah satunya selain daripada kita kata tadi medium elektronik seperti tentu saja melalui orang kata TV, televisyen, radio yang telah pun orang kata sampai ke satu tahap maksima hingga zaman yang selepasnya melalui zaman internet dan TV melalui internet, radio melalui internet yang mula mengambil orang kata posisi yang baru. Kalau dulu ni maksudnya kena beli alat yang dinamakan radio. Tu. Sekarang ni melalui handphone dia dah boleh jadi radio. Kan? Macam TV. Dulu kena ada alat yang bernama television itu, peti television itu. Sekarang komputer kita, skrin kita kata handphone kita pun boleh menjadi television itu. Jadi kita kena mengimbangkan daripada wadah itu hanya terisi dengan sesuatu yang bersifat hiburan, sesuatu yang bersifat mungkin entertainment sahaja, dengan sesuatu yang mungkin ada teras ilmunya. Contoh pembelajaran secara online. So sekarang ni orang boleh ambil coaching, boleh ambil kuliah melalui online. So kuliah online ni tadi mungkin melalui teknikalnya orang itu tidak perlu berada di bilik dewan kuliah yang sama dengan guru yang nak menyampaikan. Dan mungkin di mana sahaja ikut ke lapangan dan masa yang ditetapkan atau masa yang dia boleh tengok bila-bila yang dia nak tengok. Jadi video tutorial ataupun live session itu tadi boleh dilakukan. Jadi itu juga satu macam platform yang boleh dimanfaatkan, saya rasa. Contoh Cik Wan. Contoh kerana kita katalah contoh melalui platform radio shortcast. Kita buka platform itu selain daripada apa yang podcast ada. So mungkin dia boleh buka classroom untuk Ustaz X1 Ajaib dengan ustaz-ustaz tertentu. Contohnya nak belajar Fardhu Ain, so ada 12 video tutorial untuk Fardhu Ain asas, contoh kan. Dan mungkin boleh ada secara live dalam tu untuk terus berinteraksi. Dan dengan teknologi tak semestinya kita nak bawa model itu ke tempat tu, ke studio contoh kan. Mungkin boleh dilakukan secara sebab sekarang ni benda yang dulu kita rasa susah, mustahil, boleh berlaku. Jadi itu yang saya melihat bahawa nanti mungkin apa yang kita buat hari ini, contoh yang kita bercakap ini, mungkin ini baru sebagai mukadimah. Pemula. Mungkin yang selepas ni 5 tahun, 3 tahun daripada sekarang, podcast ini bukan hanya sembang kosong bercerita, tetapi dia ada classroom. Ada classroom A, ada classroom latih B, terus. ada latih tubi terus. Jadi yang mana yang untuk orang kata yang tadi yang generasi muda ni tadi kan, yang mula nak mencari tapi mungkin malu nak menjejakkan kaki ke institusi itu secara orang kata offline kan. Jadi mungkin boleh bermula dengan wadah yang sebegini. Ini antara yang mungkin kita boleh fikirkan. Masya-Allah. Okey, dan kepada anda yang mendengarkan shortcast ini, dan kalau rasa macam nak tanya soalan, boleh tanya soalan di Twitter dengan hashtag Ustaz X1 Ajaib, yang mana saya akan kongsikan soalan-soalan tersebut dengan tetamu-tetamu kita ataupun pakar-pakar yang boleh berbicara tentang persoalan anda. InsyaAllah saya berpuas hati untuk episod ini, dan saya rasa untuk sambung episod seterusnya saya nak alihkan perhatian anda semua. Kita ambil approach yang soalan-soalan yang macam kita lihat, kita kata itu pandangan negatif. Saya rasa episod seterusnya saya nak cakap, saya tanya Dr. Mir Hazil ni, bagaimana situasi jika apa yang kita sediakan dengan harapan untuk memberi memberi sesuatu dengan berhemah tetapi disalahgunakan. Okey, untuk episod seterusnya jumpa lagi. Alright, teruskan muat turun, bagi tahu kawan-kawan muat turun aplikasi Syok, SYOK, cari di Google Play Store dan juga Apple App Store. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.